Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Syafiq. Dan saya hormati lagi saya mulakan semua pendengar Radio IKIM. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan memberi kita kerahmatan. Dan alhamdulillah pada pengajian-pengajian telah lalu kita telah bincangkan tentang faedah ataupun hasil yang diperolehi oleh seseorang individu Muslim apabila dia tadi menyempurnakan amalan dan tuntutan di dalam fardu ain. Dan kita telah bincangkan bahawa lafaz ad-din yang sememangnya menjadi tajuk segmen kita ialah lafaz ad-din, dia merujuk kepada tiga perkara, iaitu iman, Islam dan ihsan. Dan daripada lafaz iman, Islam dan ihsan tadi bolehlah kita fahami tiga fardu ain yang amat ditekankan oleh ulama radhiyallahu taala anhum. Pertamanya ialah tauhid. Dan secara ringkasnya di dalam tauhid terdapat tiga perbahasan yang amat penting, iaitu ilahiyat, maksudnya perbahasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Kedua, an-nubuwah, maksudnya perbahasan yang berkaitan dengan kenabian. Dan ketiga ialah sam'iyat, perbahasan yang didengari daripada perkhabaran Nabi Muhammad dan perkhabaran Al-Quran, dan diiktiqadkan dan dipercayai oleh umat Islam. Jadi di bawah perbahasan tauhid kita ada tiga bahagian yang amat penting. Adapun di dalam masalah fiqh terdapat 4 bahagian yang ulama radhiyallahu telah bahagikan. Pertama ialah perbahasan ibadat yang bermula dengan perbahasan solat. Tetapi sebelum dimulakan solat, ulama menyatakan tentang cara-cara mengambil wudu, kan, cara mendapatkan air yang suci dan sebagainya. Itu perbahasan yang pertama, iaitu ibadat. Kedua, di dalam ilmu fiqh ialah perbahasan muamalat, maksud perbahasan yang berkaitan dengan pertukaran hak milik, kan, jual beli, sewaan, pinjaman dan sebagainya. Dan ketiga ialah perbahasan munakahat yang berkaitan dengan nikah kahwin. Dan keempat ialah perbahasan al-jinayat, maksudnya penutup bagi ilmu fiqh yang dimulakan dengan tajuk al-jinayat dan dinyatakan di dalam ni berbagai perbahasan seperti jihad, kan, perbahasan penyembelihan dan sebagainya. Jadi ulama radhiyallahu anhum mereka membahagikan ilmu fiqh kepada 4 bahagian: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Jadi kita maklumlah bahawa setiap umat Islam perlu mengetahui daripada setiap bahagian ilmu fiqh ini perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya. Apa saja perbahasan yang berkaitan dengan ibadat, wajib dia pelajari sekiranya ibadat tadi ingin dia laksanakan. Begitu juga perbahasan yang berkaitan dengan muamalat, munakahat dan perbahasan yang ulama nyatakan di dalam bahagian yang terakhir sekali. Jadi sekiranya kita masih seseorang individu Muslim masih belum memegang wang di tangannya, maka tidak wajib ke atasnya mempelajari bab al-muamalat. Tetapi apabila dia tadi sudah memiliki wang, sudah ingin membuat pinjaman ataupun menguruskan perniagaan dan sebagainya, maka dia wajib mempelajari perbahasan yang dinyatakan oleh ulama di dalam muamalat untuk membezakan antara akad-akad yang batil dan akad-akad yang sah. Begitu juga apabila seseorang itu sampai kepada masa ingin mendirikan rumah tangga, maka pada ketika itu dia wajib mempelajari segala perbahasan yang berkaitan dengan munakahat. Moga-moga dia tadi mengetahui syarat-syarat dan rukun dan tuntutan dalam mendirikan rumah tangga tersebut. Jadi dapat kita lihat di dalam ilmu tauhid terdapat 3 bahagian yang penting: ketuhanan, kenabian dan perkara ghaib. Adapun di dalam ilmu fiqh ulama bahagikan kepada 4. Jadi daripada tadi kita ada 3 bahagian. Di dalam ilmu fiqh kita ada 4 bahagian, maksudnya dah keseluruhannya dah ada 7. Jadi sekarang ni kita masuk yang terakhir sekali, maksudnya fardu ain yang ketiga yang diwajibkan ke atas umat Islam ialah ilmu tasawuf. Jadi di bawah ilmu tasawuf tadi ada beberapa tuntutan amalan yang amat penting. Pertama ni ialah memohon ampun, istighfar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memohon ampun setiap hari 100 kali, maka wajib kata umat Islam memohon ampun daripada Allah sekurang-kurangnya 100 kali. Kemudian arahan yang amat penting di bawah ilmu tasawuf ialah perbahasan zikir. Maksudnya berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz la ilaha illallah sebagaimana telah dijazahkan oleh guru zikir tersebut. Okay, jadi sekarang ni
di bawah ilmu tasawuf kan terdapat dua arahan yang amat penting, iaitu arahan yang menyuruh umat Islam agar memohon ampun, beristighfar, sentiasa beristighfar, dan terdapat banyak ayat Quran yang menyuruh manusia beristighfar. Dan di bawah ilmu tasawuf dia ada arahan agar manusia tadi berzikir, kan bersungguh-sungguh berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah ilmu tasawuf tadi dia ada satu pantang larang atau satu perkara yang amat penting, iaitu menahan hawa nafsu. Jadi sekarang ni kita dapat lihat di bawah ilmu tasawuf ada 3 perkara yang perlu difahami oleh umat Islam. Pertama, arahan memohon ampun beristighfar. Kedua, arahan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ialah arahan untuk dia tadi menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kerana sesungguhnya Allah Taala berfirman, kan sesiapa yang takut kepada Allah dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat dia kembali. Jadi daripada situ kita dapat lihat di bawah ilmu tasawuf ada 3 perkara yang amat penting. Pertama, sentiasa beristighfar memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, berzikir sebanyak-banyaknya mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga ialah menahan diri daripada hawa nafsu. Jadi sekiranya kita campurkan daripada awal tadi, maksud di bawah ilmu tauhid kita ada 3 perkara yang amat penting: ketuhanan, kenabian dan perkara ghaib. Di bawah fiqh kita ada 4 perbahasan yang perlu kita fahami sekiranya berkaitan dengan diri kita dan wajib kita amalkan, iaitu ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Dan di bawah ilmu tasawuf kita ada 3 perkara yang ditekankan, yang dibincangkan, yang amat perlu difahami dalam ilmu tasawuf. Pertama ialah istighfar, selawat dan menahan diri daripada hawa nafsu. Jadi sekiranya kita campurkan ke semua tu, kita akan dapati ada 10 perkara yang amat penting yang dinyatakan oleh ulama. Maksudnya 3 di dalam ilmu tauhid, kan 4 di dalam ilmu fiqh dan 3 di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekiranya kita bersungguh-sungguh kan mengamalkan ketiga-tiga perkara tadi, daripada sudut pemahaman, kan daripada sudut amalan, kan daripada sudut praktikalnya, maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dari kalangan manusia yang menyempurnakan tuntutan agamanya. Jadi itu serba ringkaslah tentang amalan fardu ain yang telah kita bincangkan dalam pengajian-pengajian yang lalu. Jadi sekarang kita lihat di bawah ilmu tasawuf. Di bawah ilmu tasawuf tadi ada 3 perkara. Pertama ialah istighfar, zikir dan menahan hawa nafsu. Jadi apabila kita membaca nas-nas Al-Quran, kadang-kadang nas Al-Quran dia menyatakan istighfar saja, dan kadang-kadang nas Al-Quran dia menyatakan tentang zikir saja. Tapi kita kena fahamlah, setelah kita mengetahui ikatan antara istighfar dan zikir tadi, maka kita faham apa saja perkara yang dikaitkan dengan istighfar, maka perkara tersebut juga berkaitan dengan zikir. Apa saja perkara yang berkaitan dengan zikir, maka perkara itu juga dikaitkan dengan istighfar. Sebagai contohnya yang telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Maksud dalam pengajian yang lalu kita dah bincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketahuilah bahawa Allah Taala tidak akan mengazab manusia selama mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama mereka. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umat manusia wahum yastaghfiruna, selama mana mereka tadi memohon istighfar dan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita lihat dalam ayat ni Allah Taala menjanjikan untuk menjauhkan bala daripada umat Islam dengan memohon istighfar dan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apabila kita dah faham istighfar ialah muqaddimah kepada zikir, maka difahami daripada itu ialah manusia yang beristighfar lalu diiringi dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, lalu diiringi dengan menahan hawa nafsunya, maka inilah kumpulan manusia yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bala daripada umat Islam. Maksud dengan semata-mata berzikir kemudian diiringi dengan istighfar dan diiringi dengan menahan hawa nafsunya, maka itulah 3 perkara yang difahami akan menjauhkan umat Islam daripada bala yang ingin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita fahamlah bahawa apabila Quran menyatakan seperti berzikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran, wahai umat Islam, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah dengan zikir amat banyak. Difahami daripada arahan tersebut perlunya kita beristighfar sebelum zikir. Kerana istighfar dan berzikir ialah 2 rangkaian yang perlu difahami secara serentak. Sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyuruh manusia mendirikan solat, difahami juga arahan berwuduk. Kerana solat tidak boleh dilakukan
tanpa wuduk. Jadi itulah perkara yang telah kita bincangkan dalam beberapa pengajian yang lalu, iaitu kemanfaatan ataupun hasil ataupun kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Islam apabila dia tadi benar-benar mengamalkan fardu ain. Jadi dalam pengajian lalu kita dah bincangkan kurniaan pertama yang Allah SWT berikan kepada umat Islam ialah ilmu ketuhanan, iaitu ilmu yang bermanfaat. Dan kedua kita dah bincangkan Allah Ta'ala akan mengurniakan seseorang tadi al-furqan, beza antara hak dan batil. Jadi dalam pengajian lalu kita dah bincangkan tentang apabila seseorang tadi bersungguh-sungguh mengamalkan fardu ain, apabila seseorang tadi bersungguh-sungguh mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui uluhiyah dan beriktikad dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tadi telah mula mendirikan solat, kan, menunaikan puasa, menunaikan haji, dan apabila dia tadi telah mula beristighfar, memohon ampun daripada Allah, dan dia telah mula berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kurniaan ketiga yang kita telah bincangkan ialah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya akhlak yang mulia. Cuma yang dalam kesempatan ini kita nak bincang secara lebih lanjut sedikit tentang bagaimanakah pengamalan fardu ain. Bagaimanakah dengan semata-mata pengamalan fardu ain tadi boleh membaiki akhlak manusia. Kerana kita maklum ikatan tadi. Maksudnya ikatan. Apabila seseorang tadi mengamalkan fardu ain, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya akhlak yang mulia. Kerana kita faham daripada ayat Al-Hadid surah ayat 57 tadi, Allah Ta'ala mencela satu kaum yang lalai, kan, yang begitu lama sekali lalai. Allah Ta'ala berfirman, fatala alaihimul amad, panjang ke atas mereka tadi masa lalai. Maksudnya masa lalai, tidak mengingati Allah, tidak beristighfar, tidak berzikir, maksudnya tidak berusaha mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan akibat daripada kumpulan tadi meninggalkan fardu ain yang ketiga, akibat dia meninggalkan arahan di dalam fardu ain yang ketiga, iaitu arahan di dalam ilmu tasawuf, maka Allah Taala nyatakan kesan, iaitu faqasat qulubuhum, maka amat keras hati mereka. Jadi apabila hati mereka keras, akan keluarlah akhlak yang tidak baik, kerana Allah Taala nyatakan wa katsirun minhum fasiquna, ramai daripada mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi sekarang kita dapat lihat meninggalkan fardu ain, meninggalkan arahan di dalam fardu ain, sama ada meninggalkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ataupun meninggalkan sembahyang, ataupun meninggalkan istighfar, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan seseorang menjadi fasik. Maksudnya akan menyebabkan seseorang tadi rosak akhlaknya. Jadi jadi yang nak dibincangkan pada hari ini adalah serba sedikit tentang bagaimanakah apabila kita tadi mengamalkan bersungguh-sungguh fardu ain yang telah kita bincangkan, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita akhlak yang mulia. Cuma yang nak difahami di sini ialah akhlak, perbahasan akhlak kita boleh mempelajarinya. Kan kita boleh bacanya daripada buku, kan kita boleh hafal ta'rif, kita boleh bincangkan pembahagian-pembahagian akhlak tadi sama ada dalam pengajian di dalam kelas ataupun sebagainya. Cuma yang paling penting ialah bagaimanakah kita nak mencapai akhlak-akhlak yang telah kita baca tadi. Bagaimanakah cara untuk kita tadi dikurniakan dengan akhlak yang telah kita baca di dalam buku-buku akhlak yang kita beli tadi. Jadi sebagai peringkat awal ni, pertama kita kena bincangkan pembahagian akhlak tu dulu. Kan maksudnya akhlak secara ringkas kita bagikan akhlak sesama manusia dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni yang banyak kita bincangkan ialah akhlak sesama manusia. Maksudnya kita tadi bercakap dengan lemah lembut, maksudnya kita tadi menghormati orang lain, maksudnya kita tadi tidak menghina manusia, kan, tidak mengumpat ataupun tidak menyakitkan hati manusia. Dan akhlak ini bincang ialah menolong manusia, kan, bersedekah sebagainya. Itu ialah akhlak yang berkaitan dengan sesama manusia. Maksudnya akhlak yang sebegini biasanya ditekankan. Maksudnya jangan banyak larangan-larangan yang kita ajarkan, maksudnya, dan banyak juga perkara-perkara yang kita sarankan, maksudnya kita ajarkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan akhlak. Cuma itu ialah akhlak yang berkaitan sesama manusia. Cuma ada satu lagi bahagian akhlak yang amat penting, iaitu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang apabila kita membincangkan tentang ilmu tasawuf ataupun kita membincangkan tentang fardu ain, maksudnya yang nak dicapai daripada pengamalan fardu ain, ketiga fardu ain tadi ialah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimanakah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contohnya ialah al-ikhlas. Maksudnya keikhlasan ialah akhlak di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila kita melakukan sesuatu amalan dan kita campurkan niat amalan tersebut untuk mendapat keredaan manusia, ataupun untuk mendapat kemegahan di sisi manusia, ataupun untuk mendapat kemasyhuran di sisi manusia, maka ketahuilah bahawa manusia tadi tidak ikhlas.
Apabila dia tadi tidak ikhlas, maka dia ialah manusia yang tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di depan manusia tadi kita baik, kan? Walaupun di depan manusia tadi kita boleh menzahirkan akhlak yang mulia, walaupun kita boleh menzahirkan diri kita beradab, bersopan santun di hadapan manusia, tetapi ketahuilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala manusia tersebut tidak berakhlak kerana dia tidak mengikhlaskan amalannya. Ataupun akhlak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ar-ridha. Maksudnya meredai kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji seseorang manusia dengan sakit. Kenapa bila Allah Taala menguji seseorang manusia dengan sakit sebagainya, maka hendaklah kita melihat yang mentakdirkan sakit tersebut ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sudut hati kita kena meredai kehadiran sakit tersebut. Tetapi daripada sudut zahir ni kita berusaha, kan kita berjumpa dengan doktor, kan kita makan ubat, kan kita mengambil rawatan. Tetapi daripada sudut hati ni hendaklah kita redha kerana yang mentakdirkan sakit tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita tidak redha, sekiranya mana-mana manusia yang diuji oleh Allah dengan kesakitan, dia tidak redha dengan sakit tersebut, bahkan dia merasa kebencian ataupun dia merasa marah kepada Allah ataupun merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, maka ketahuilah manusia tersebut sebenarnya tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang amat kita takuti, iaitu tidak berakhlak dengan Allah Ta'ala. Kerana kita amat memahami akhlak sesama manusia. Kerana manusia berada di hadapan kita. Kan apabila datang seseorang yang lebih tua daripada kita, kita menghormatinya, kan kita menolongnya mengangkat barang, atau kita bercakap kepada dengan lemah lembut. Itulah akhlak sesama manusia yang amat senang kita fahami, kerana kita melihat manusia setiap hari. Tapi ada satu lagi akhlak yang perlu disempurnakan oleh umat Islam, iaitu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ikhlas umur hidup dalam ibadat, bermaksud orang tadi tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak redha dengan kehendak Allah, apa yang Allah takdirkan ke atas dirinya, itu tanda manusia tadi tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak yang dengan Allah yang biasa dinyatakan oleh ulama dalam buku-buku tasawuf mereka ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kiaskan kepada permasalahan manusia, maksudnya seorang anak, yang maksudnya dia tadi dibesarkan oleh dua ibu bapanya. Tetapi apabila anak tadi telah besar, kan apabila anak tadi telah boleh berdikari, kan boleh bekerja sendiri, kita dapat lihat dia melupakan langsung ibu bapanya. Kan bertahun-tahun dia tidak pernah menziarahi ibu bapanya, ataupun dia terus melupakan segala jasa budi yang telah diberikan oleh ibu bapanya, menjaganya daripada kecil, memasukkannya sekolah, memberinya apa dia keperluan hidup selama sepanjang dia membesar tadi, sampai kepada satu keadaan, kan apabila dia tadi telah dewasa, dia meninggalkan ibu bapanya. Maksudnya dia melupakan terus ibu bapanya. Maka di sisi manusia sendiri pun kita faham bahawa itu ialah tidak berakhlak. Maksudnya kita akan menghukumkan orang tadi anak yang derhaka, ataupun peribahasa Melayu mengatakan kacang yang lupakan kulit. Jadi kita amat mencela perbuatan tersebut. Kerana kita kata itu adalah perbuatan yang tidak berakhlak, kan? Perbuatan yang tidak menunjukkan kepada akhlak yang baik. Tapi bayangkan manusia tadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepadanya pendengaran, penglihatan, kan apa lagi, pemahaman, ilmu. Allah Taala mengurniakan kepadanya segala-galanya semenjak daripada alam roh sampai kepada dalam perut ibunya, sampailah dia tadi dilahirkan di dunia, dan sampai sekarang pun Allah Taala memberikan kepadanya begitu banyak sekali kurniaan. Allah Ta'ala lah yang menggerakkan jantungnya, Allah Ta'ala lah yang menggerakkan darah di dalam dirinya, Allah Ta'ala lah yang membolehkan dia tadi bernafas, kan? Allah Ta'ala yang mengurniakan kepadanya berbagai-bagai kurniaan. Tapi cuba kita bayangkan tiba-tiba makhluk tadi, ataupun tiba-tiba manusia tadi tidak pernah ada sesaat pun, ataupun tidak pernah ada satu masa pun yang dia usahakan dalam dirinya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada ketika itu kita faham bahawa manusia tadi tidak berakhlak. Kan bahawa manusia tadi, walaupun dengan manusia dia menzahirkan akhlak yang baik, kan walaupun di hadapan manusia tadi dia boleh menjaga dirinya, mengawal dirinya, tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi ilmu yang dinyatakan dalam agama Islam, ketahuilah bahawa orang tadi sebenarnya tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang nak ditekankan apabila kita membincangkan tentang fardu ain, apabila kita membincangkan tentang pemahaman dalam ad-din, at-tafaqquh fi din. Apabila kita nak memahami agama, kita hendaklah mengetahui bahawa Nabi SAW sebagaimana yang dia nyatakan, datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak yang nak disempurnakan tadi daripada kedua-dua sudut tadi. Akhlak manusia sesama manusia, dan yang paling penting ialah akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana contoh yang lain, akhlak dengan Allah tadi ialah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita bincangkan tadi, anak, kan dia tadi mempunyai ibu bapa.
Kita bayangkanlah anak tadi setelah besar, sekiranya kita tanya kepada dia, siapakah nama bapa kamu? Kan maka dia kata, aku tidak mengenali bapaku. Kita tanya lagi kepada anak tersebut, siapakah nama ibu kamu? Kan, daripada manakah ibu kamu berasal? Kan, maka anak tadi berjawab, saya tidak mengenal langsung ibu saya. Jadi kita pun faham itu ialah perkara yang melanggar akhlak, ataupun itu ialah menunjukkan kepada buruknya akhlak seseorang manusia sekiranya tidak mengenali kedua ibu bapanya. Jadi kita bayangkanlah manusia tadi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksud tidak berusaha untuk mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kan, sebagaimana telah dinyatakan oleh ulama di dalam buku-buku mereka. Jadi kita bayangkanlah manusia yang jahil dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga ialah perkara yang dicela, ataupun itu juga menunjukkan kepada rosaknya akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itulah perkara yang nak dibincangkan sangat. Maksudnya pengamalan fardu ain. Sama yang ketiga-tiga kita bincangkan di dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, perkara yang amat penting yang nak dicapai daripada pengamalan ilmu tasawuf tadi ialah menyempurnakan akhlak manusia. Cuma akhlak manusia tadi kita faham ada dua sudut, kan. Satu, akhlak yang berkaitan dengan manusia sesama manusia, dan yang kedua ialah akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang amat sukar dicapai dan amat diabaikan oleh manusia kerana kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berakhlak dengan manusia kerana kita melihat manusia di hadapan kita. Kan kita boleh menghormatinya, kan kita boleh berdiri apabila dia datang, kita boleh bersalam dengan dia, kita boleh bercakap dengan dia. Tapi apabila menceritakan tentang akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia agak rumit kerana Allah Subhanahu wa taala tidak kita lihat. Maka oleh sebab itu ulama tadi berkata wajib kamu mengamalkan ketiga-tiga fardu ain tadi. Kerana apabila kamu tadi mengamalkan bersungguh-sungguh ketiga-tiga fardu ain tadi, maka dengan sebab itu Allah Taala akan mengurniakan kepada kamu akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia tadi pertama sekali akhlak yang berkaitan sesama manusia dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak kita bincangkan di sini, kan, dalam masa yang singkat ni, bagaimanakah pengamalan fardu ain yang kita buat sehari-harian tadi boleh membaiki akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Okay, jadi kita lihat fardu ain tadi dia bermula daripada ilmu tauhid, membetulkan akidah manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad dan perkara-perkara gaib. Lepas tu fardu ain tadi dia mengajarkan kepada manusia amalan yang zahir, puasa, sembahyang, haji, zakat dan sebagainya. Kemudian fardu ain tadi dia berusaha membersihkan hati manusia. Maksudnya dalam ilmu tasawuf, fardu ain yang ketiga tadi, kewajipan pertama ialah beristighfar. Kan, beristighfar tadi tujuannya lah untuk membersihkan hati manusia. Jadi apabila manusia tadi membersihkan hatinya dengan cara beristighfar dan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita dapat lihat satu kurniaan, kan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, ketahuilah dengan mengingati Allah. Maksud dalam ayat ni Allah Taala menyatakan zikir. Cuma kita kena faham zikir didahului dengan istighfar. Dan zikir dan istighfar di dalam ilmu tasawuf didahului dengan tuntutan zahir di dalam ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh tadi didahului oleh akidah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi himpunan ketiga-tiga ni, himpunan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dicampur dengan amalan fiqh yang zahir dan dicampur dengan zikir dan yang didahului oleh istighfar. Ketahuilah ketiga-tiga fardu ain ni apabila kita sempurnakan secara serentak akan dikurniakan kepada manusia tatma'innul qulub, hati yang tenang. Cuma sekarang apabila kita bincangkan hati yang tenang tadi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dia mengisyaratkan kepada manusia satu tingkatan nafsu. Yang maksudnya sebagaimana dalam ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah. Maksudnya di sini kita dapat lihat persamaan. Maksudnya Allah Taala menyatakan apabila kamu benar-benar mengamalkan fardu ain tadi, apabila kamu membetulkan tauhid, mengamalkan fiqh dan mengamalkan arahan dalam tasawuf, Allah Taala akan mengurniakan kepada kamu nafsu mutmainnah, ataupun mengurniakan kepada kamu hati yang tatmainnu, bersifat dengan tenang. Cuma lafaz tatma'innu, kini kita pecahkan kata nama ataupun kita pecahkan isim fa'il daripada lafaz tatma'in, kita akan dapat kata nama iaitu mutmainnah. Jadi daripada lafaz tatma'innul qulub kita akan dapat lafaz al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi apabila manusia tadi dikurniakan dengan nafsu yang tenang, maka ketahuilah bahawa manusia tersebut telah berjaya mengeluarkan dirinya daripada nafsu ammarah. Kerana sekarang ini kita maklum bahawa
akhlak yang jahat tadi, ataupun akhlak yang tidak sempurna, nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan, ialah nafsu yang dipanggil ammaratun bisu, nafsu yang amat menyuruh kepada kejahatan. Cuma persoalannya, bagaimanakah kita nak mengeluarkan diri kita? Bagaimana kita nak meningkatkan diri kita daripada nafsu yang dipanggil ammaratun bisu kepada nafsu yang lebih baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai nafsu mutmainnah. Jadi sekarang ni Al-Quran sendirilah yang mengajarkan kepada kita. Allah Ta'ala berkata bahawa nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Apabila nafsu tadi menyuruh kepada kejahatan, maka di situ terzahirlah akhlak-akhlak yang rosak. Maksudnya mencuri, mengumpat, berzina, sombong, riak, takabur, sebagainya. Semua ingin cintakan kemasyhuran, cintakan pujian, cintakan kemegahan, cintakan dunia, segala kecintaan tadi, semuanya duduk di bawah nafsu ammaratun bisu, nafsu yang amat menyuruh kepada kejahatan. Okay, jadi sekarang itu dipanggil akhlak yang keji, akhlak yang mazmumah. Persoalannya bagaimanakah kita nak mengeluarkan diri kita? Kan, bagaimanakah kita sebagai umat Islam nak mengeluarkan diri kita daripada nafsu yang amat menyuruh kepada kejahatan? Maka jawapannya Allah Ta'ala beritahu bahawa ketahuilah bahawa nafsu yang baik dinamakan dengan nafsu mutmainnah, yang Allah Ta'ala puji, kan, yang Allah Ta'ala panggil untuk menghadap Allah, yang Allah Ta'ala panggil untuk masuk dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu tersebut dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai an-nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Cuma dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimanakah untuk kamu tadi dikurniakan dengan nafsu mutmainnah tadi, nafsu yang baik, kan, nafsu yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada akhlak-akhlak yang jahat tadi. Maka Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang menyatakan kepada kita, ketahuilah bahawa ala bizikrillah, ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tatma'innul qulub, hati kamu akan dikurniakan dengan sifat mutmainnah. Maksudnya apabila kamu tadi berusaha bersungguh-sungguh mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu akan dikurniakan dengan hati, dan kamu akan dikurniakan dengan nafsu yang dipanggil sebagai mutmainnah. Jadi sekarang ini kita dapat lihat Allah Ta'ala mengikat ataupun Allah Ta'ala mengaitkan nafsu mutmainnah tadi dengan az-zikru, dengan berzikir. Dan kita dah faham bahawa berzikir ialah salah satu tuntutan di dalam fardu ain. Dan zikir tadi didahului dengan istighfar. Dan zikir dan istighfar yang merupakan tuntutan di dalam ilmu tasawuf mestilah didahului dengan 4 perkara di dalam ilmu fiqh. Maksudnya ibadat, munakahat, jinayat dan muamalat. Dan tuntutan fiqh tadi mestilah didahului dengan akidah yang benar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita bayangkanlah Allah Ta'ala memberi kepada kita masa, modal untuk kita, masa tadi sebagai modal untuk kita menyempurnakan ketiga-tiga tuntutan tadi. Jadi dalam masa yang telah bagi kepada kita sama ada 20 tahun, kan, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita lihatlah diri kita daripada langkah yang pertama tadi. Adakah kita tadi telah mendapatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Adakah kita tadi dah mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah kita dah mengenal Nabi Muhammad SAW? Adakah kita dah mengetahui perkara-perkara gaib? Kemudian adakah dalam masa yang telah bagi tadi, 20 tahun, 50 tahun umur kita tadi, adakah kita dah mempelajari ibadat-ibadat zahir yang berkaitan dengan diri kita? Jadi untuk mempelajari ilmu tauhid dan mempelajari ibadat yang zahir ni amat mudah, kan maksud kita boleh belajar, kan, di surau sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu ada tuntutan yang terakhir, iaitu kamu mestilah beristighfar, berzikir, mengingati Allah, dan kamu mestilah menahan hawa nafsu. Jadi kita bayangkanlah, apabila kita mengamalkan ketiga-tiga tuntutan ni, membawa akidah yang betul, kan, dalam diri kita, kan, zahir kita mengamalkan fiqh yang telah kita pelajari daripada mazhab Syafi'i, dan hati kita tadi sentiasa, lidah kita dan hati kita sentiasa memohon ampun, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yakinlah Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada manusia an-nafsul mutmainnah. Maksudnya nafsu yang tenang tadi. Maksudnya nafsu yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nafsu yang akan menyebabkan seseorang tadi digolongkan dari kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita mengaku setiap hari dalam Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kami sembah, kami perhambakan diri. Tapi persoalannya, adakah Allah Ta'ala telah mengiktiraf kamu sebagai hamba? Kita saja mengaku setiap hari dalam Fatihah. Maksud kita kata iyyaka na'budu, berbelas-belas kali kita kata Allah Ta'ala akan, kamu lah yang kami perhambakan diri. Tapi apabila kita mengaku, kita mendakwa bahawa kita telah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amat perlu pengesahan, maka amat perlu Allah Ta'ala juga kamu ilhammu,
Kan, tapi sekiranya kita saja mengatakan diri kita ialah hamba Allah, kita baca dalam Fatihah setiap hari, tetapi di pihak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala masih belum lagi menggolongkan kita dari kalangan hamba Allah. Allah Taala masih belum lagi mengurniakan kepada kita nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang menyebabkan kita digolongkan dalam hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu kerugian. Dan sekiranya kita masih belum digolongkan, maka kita ada modal yang Allah Taala kurniakan, iaitu masa. Yang kita baca setiap hari tadi, wal asri, kita ketahuilah masa tersebut ialah modal yang Allah Taala kurniakan kepada kita untuk kita menyempurnakan ketiga-tiga tuntutan fardu ain tersebut. Moga-moga kita tadi mencapai kepada nafsu mutmainnah. Dan yang kita nak bincangkan sekarang ni, apabila kita telah mencapai kepada nafsu mutmainnah, maka ketahuilah bahawa kita tadi telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada nafsu ammaratun bisu, yang amat menyuruh kepada kejahatan. Apabila kita telah berjaya keluar daripada nafsu ammaratun bisu, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala akan mengubah sifat kita tadi daripada segala sifat-sifat mazmumah, kan, akhlak-akhlak yang jahat, kan, akhlak yang tidak baik sesama manusia. Allah Ta'ala akan ubah sedikit demi sedikit, dan Allah Ta'ala akan ganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang paling penting sekali ialah akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya selama ni kita tidak redha dengan banyak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kita amat lalai tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita tidak bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak keadaan, ketahuilah bahawa itu semua dipanggil akhlak yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita tadi telah dikurniakan dengan nafsu mutmainnah tadi, apabila kita telah digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kumpulan nafsu tersebut, ketahuilah bahawa Allah akan menggantikan akhlak-akhlak yang tidak baik tadi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi itulah yang kita bincangkan hari ini. Bagaimanakah fardu ain, pemahaman kita dalam ad-din dapat mengubah akhlak manusia tadi. Maksudnya apabila kita mengamalkan bersungguh-sungguh fardu ain yang difardukan oleh Allah ke atas umat Islam, Allah Ta'ala sedikit demi sedikit akan membersihkan hati manusia dan menggolongkannya dari kalangan golongan yang dikurniakan, yang dinamakan sebagai nafsu mutmainnah. Apabila kita keluar daripada golongan nafsu ammarah, maka ketahuilah akhlak manusia akan berubah, kerana akhlaknya akan menjadi baik sedikit demi sedikit. Itulah tuntutan kita, dan itulah yang kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar mengurniakan kepada kita akhlak yang baik, kan, akhlak sesama manusia. Dan yang paling penting sekali ialah akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita dikurniakan dengan akhlak yang mulia, dan dikurniakan kepada kita pengamalan dan kesempurnaan dalam mengamalkan fardu ain dalam tuntutan ad-din. Dan insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.